Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Ar-Rabbani Maulana wa Qudwatuna Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa-anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum, dan maka mereka ni mengubah, iaitulah orang-orang yang zalim, mereka mengubah apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada mereka. Allah suruh buat lain, dia pergi buat lain. Maka kata Allah, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka sebabkan kederhakaan mereka itu, maka Allah turunkan akan bala bencana daripada langit. Bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka kepada Allah. Baik, ada orang dia jadi kafir. Dia memang kafir, sejak lahir lagi memang kafir dah. Kadang-kadang kekafirannya itu sebab dia tak kenal Islam atau dia belum faham Islam. Boleh jadi kalau dia kenal Islam dan dia faham Islam, dia terima Islam. Tetapi ada orang yang dah duduk dalam Islam dan dia tahu kebenaran Islam, tapi dia mengingkari apa yang telah Allah perintahkan di dalam firman-Nya ataupun sabdaan baginda Nabi. Lawan. Allah kata potong tangan, banyak songeh. Allah kata potong tangan curi, kona kod lain, buat penjara 3-4 tahun ke. Allah kata sebab orang berzina, dak, dia buat cara lain, denda berapa ribu ringgit. Ni kata Allah dalam ayat ni, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka ubah apa yang telah Allah tetapkan dalam Quran, dalam hadis. Allah kata A, Allah kata B, dak, dia pergi kona. Allah kata A, dia pergi buat B. Dia buat pandai dia sendiri. Maka orang ni
jenis macam ni Allah menamakan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kebanyakan kita duk salah sangka, kita duk faham zalim tu bunuh orang. Zalim ni bom orang, rompak bank, rogol, zina dan sebagainya, tu kita kata zalim. Betul dah, tu zalim juga. Tapi makna zalim yang lebih luas mengikut pandangan syarak, iaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim tu. Patut slipper duk kat luar, tak dia pakai sampai dalam ni. Jadi imam pula tu. Tu bukan bengong, tu zalim nama dia. Patut slipper duk luar, tak dia masuk dalam. Zalim lah. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempat slipper luar, tiba dia buat masuk dalam. Zalim tu. Lagi zalim, sepatutnya mahkamah yang paling tinggi mahkamah syariah, mahkamah Islam. Tak, dia letak mahkamah sivil, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan lebih tinggi daripada mahkamah syariah. Zalim lah tu. Jangan dia kata mana zalim, bukan dia bunuh orang, bukan dia bom orang. Ni bukan masalah bunuh ke bom. Faham makna zalim. Makna zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam tempatnya tinggi, tiba-tiba diletakkan rendah. Zalim lah. Meletakkan undang-undang yang dicipta oleh manusia, yang dicipta barat, lebih tinggi daripada undang-undang Quran, lebih tinggi daripada undang-undang Allah, maka orang ini zalim di sisi Allah. Sebab tu Allah kata, mereka ini fabaddalal ladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Apa zalim? Derhaka. Kemudian kata Allah, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka aku turunkan kepada mereka orang-orang yang zalim ini bala bencana daripada langit. Asalnya bala ni Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim, bukan Allah turunkan kepada orang-orang yang baik. Turun pada orang zalim, tapi turun tu dari langit. Apa maksud turun dari langit? Makna turun dari langit tak boleh nak ngelak . Maknanya orang zalim ke orang baik pakat kena semua. Contoh macam hujan, tapi hujan ni bukan bala. Tapi nak tunjuk contoh benda yang turun dari langit. Hujan turun kan? Bila hujan turun kat kampung Sungai Tuntung, bukan rumah Abang Mi seorang je kena hujan. Nak abang rumah aku je kena. Dewan depan tak hujan, kering. Jadi itu bukan mana tu. Tu bukan hujan, tu ada orang simbah pakai baldi. Kalau hujan semua kena. Tu maksud dia. Tapi hujan bukan bala, hujan tu rahmat. Tapi yang nak dicerita dalam ayat ni bala. Maknanya kalau bala tu turun dari langit, semua kena. Bukan rumah ahli maksiat je kena, bukan rumah kaki judi je kena, rumah Tok Imam kena, rumah Tok Bilal kena, rumah ustaz pun kena. Contoh apa yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku hari ni. Yang buat jahat, yang buat kejam, bunuh umat Islam Uhud, kerajaan Cina. Maka Allah hantar wabak penyakit coronavirus COVID-19. Allah hantar bermula di tempat dia, tapi impak dia kena siapa? Semua kena, termasuk kita. Sampaikan kuatnya impak dia sampai tak boleh buat umrah. Patutnya saya tak ada sini malam ni. Patutnya saya kat sana dah, tengah buat apa tak tahu, tawaf ke tidur dalam hotel ke tak tahulah. Memang ada sini dibatalkan flight saya. Patut saya bawa 29 orang jemaah. Tak dapat pergi. Kena orang yang dah biasa pergi boleh tahan kira lah. Tak apalah. Yang jenis yang baru first time, excited lah, bukan main. Tidur seminggu sebelum nak pergi umrah tu, tidur dengan kain ihram. Semangat tak sabar aku, dia kata aku nak pergi sangat. Dia dah kumpul duit kat beribu, kumpul duit letih, kumpul duit gaji. Nak sampai campak bagi pecah tabung kira siling 10 sen cukup 7,000. Nak boleh pergi, tiba-tiba tak dapat pergi. Allahu Akbar. Ada penerbangan daripada Indonesia, terbang dah daripada Jakarta, turun dah di airport Jeddah, sampai dah kat airport Jeddah. Tiba-tiba dapat arahan daripada kerajaan Arab Saudi, suruh terbang balik, pergi Indo balik, pergi Jakarta balik.
Nah, kawan tu yang first time tantah duduk dalam kapal terbang tu, duduk tengok ikut tingkat dah. Oh, kita sampai dah kah, dia kata. Nah, tiba-tiba awak terbang balik Oh, agaknya nak landing terus depan Kaabah ke apa dia. Tiba-tiba landing ini Jakarta pak, dia kata. Mampu turun sini balik lah. Nah, punya kena hantar balik. Tak apa, tak ada satu pun tak apa. Semua negara jadi kosong. Sampai kan ada kawan-kawan yang duduk sana cerita, dia orang yang duduk sana pun tak boleh masuk juga. Disekat. Kan? Sisi zahirnya kita nampak ini kerana wabak. Kerajaan Arab Saudi keluar statement ayat dia kata nak mencegah daripada wabak ni jadi tersebar, sebab Mekah Madinah ni tumpuan orang. Jadi ramai. Jadi takut wabak ni akan tersebar di sana. Jadi buat masa ni dia buat sekatan. Itu zahir. Dari segi batin, dari segi hakikat, sekatan ini berlaku siapa yang sekat sebenarnya? Hakikat dia siapa sekat? Allah. Jadi kita renung sama-sama, kenapa Allah sekat kita nak pergi rumah Allah yang sangat mulia, Kaabah Madinah? Kita tak dapat nak ziarah makamnya Rasulullah. Nah, apa sebab? Apa dosa yang kita buat sampai Allah sekat semua sekali tak boleh pergi? Apa kesalahan yang kita buat? Boleh jadi dia kata kami tak buat maksiat sat, kami tak zina, kami tak tikam nombor ekor, nah, kami tak main judi, kami semayang. Betul kamu semayang, betul kamu bayar zakat, betul kamu baca Quran, tapi kamu mendiamkan kemungkaran, itu juga satu dosa. Tu kilang arak ada, kamu diam. Orang berzina, kamu diam. Joget-joget dalam televisyen, kamu diam. Kuat konsert, kamu diam. Orang berjudi, tikam nombor ekor, kamu diam. Kamu diamkan kemungkaran itu sudah dikira berdosa atas kita semua. Maka atas dosa inilah Allah hukum kita daripada masuk ke tanah sucinya. Allahu Akbar. Nah, jadi kita kena pakat-pakat taubat, istighfar sungguh-sungguh, dan mulai sekarang kita kena buat kerja sungguh-sungguh untuk Islam. Nak buat kerja sungguh-sungguh untuk tegakkan Islam, untuk menjatuhkan kebatilan, menjatuhkan perkara-perkara yang mungkar. Nak setakat mana yang kita mampu. Sampai bila tak tahulah dia sekat ni. Saya tanya pihak travel tu, dia kata tak tahu lagi. Nak refund tak boleh, dia tak bagi balik duit. Yang dia kata boleh tukar tarikh. Kita tanya tarikh bila nak tukar. Dia jangka bulan 9 lepas raya haji. Bayangkanlah, patut fly bulan 3, nak tukar tarikh ke bulan 9. Itu pun bulan 9 tak confirm lagi. Mungkin dia kata. Kan? Tu. Allahu Akbar. Kita pakat-pakat doa lah. Sepatutnya ini suatu benda yang sedih, berita sedih buat kita semua bila kita disekat ke rumah Allah yang mulia. Takut-takut tak payah kata Masjidil Haram, surau Sungai Tuntung pun mungkin kena sekat. Dah tahulah. Kalau Allah nak buat, senang lah. Dan kalau kafir berkuasa, kena pula yang ceramah banyaknya cengeng-cengeng. Lagilah, awal lagi dia gari dah. Dia rantai terus gate depan tu. Lagi dengan ni Ustaz Syakir ni lagi ada. Ada kata sebab tu kita kena pertahankan Islam. Jangan bagi puak-puak yang anti Islam ni berada. Tu tadi mukaddimah baru nak mula ni. Baru nak mula minai ya. Pukul apa dah? Pukul apa? 9.43. Baru nak mula 9.43. Jadi kita habis dalam 12.43. Oh, gelak macam tak bagi je. Baik. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita, iaitu kitab Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua dengan penuh kasih sayang pada kita. Dengan kasih sayang itulah Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, Ustaz Zainuddin, Ustaz Nazmi, dan semua para hufaz, para penghafal Quran, dan seluruh ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita. Saya bacakan dulu yang Arab dia. Nanti tuan-tuan terjemah sendirilah. Fastaqbaltuhu hahuna aqabatul qawadih fahtaja ila qat'iha bil ikhlas wa dzikril minnah wa nahwiha liyaslama lahu ma ya'malu min khairin fa akhadha fi qat'i hadhihi al aqabah biiznillah subhanahu wa ta'ala bijiddin wa ihtiyatin wa tayaqqudin bihusni ismatil jabbar ta'ala wa ta'yidihi falamma faragha min hadhihi kulliha hasalat lahul ibadah. Apa makna dia? Artinya, maka seterusnya inilah dinamakan aqabatul, maka berhadapkan dia di sini aqabatul qawadih. Aqabatul qawadih, kitab Rumi muka surat 15. Betul kan? 16. Kat ni? Oh, bukan qawadih. Oh, syukur, silap. Salah baca, tak apalah. Confidentnya. Baik, muka surat 16. Maka berhadap akan dia di sini aqabatun syukur dan puji. Oh, qawadih dah cedera kan yang dulu tu. Okey, aqabatun syukur dan puji. Maka mengambil ia pada memutuskan dia dengan barang yang didapatnya daripada membanyakkan puji dan syukur atasnya, kebanyakan nikmatnya. Ya. Maka apabila selesai ia daripada aqabatun ini dan turunlah ia padanya, maka tiba-tiba iaitu yang dimaksudnya dan yang dikehendaknya antara dua tangannya, maka tiada berjalan ia melainkan sedikit hingga jatuhlah ia di dalam tempat turun perhentian kurnia dan pedang rindu dan tanah lapang mahabbah. Kemudian maka jatuh di dalam kebun ridwan dan basatin, berjinak-jinak hingga kepada hamparan inbisatun, yakni kesukaan dan martabat mendampingkan diri dan tempat munajat, dan tercapai persalinnya dan karamah. Maka iaitu bersedap-sedap ia di dalam nikmat, di dalam kelakuannya berbalik-balik, berbolak-balik, di dalam kesukaan baiknya, di dalam beberapa hari tinggalnya dan selama-lama umurnya, dengan taubat di dalam dunia dan hati di dalam uqbah kesudahan, yakni di akhirat. Baik, apa makna dia ni? Jadi ini adalah aqabah yang terakhir. Dia semua sekali ada 7 aqabah. Ini yang last. Dinamanya aqabatul hamdi wa syukri. Aqabah syukur dan puji. Ni last sekali. Kita ingat balik kenapa dinamakan aqabah. Aqabah tu maknanya bukit. Maksud bukit di sini rintangan. Dalam perjalanan kita nak jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, bukan senang-senang. Yang senang ni nak masuk neraka senang. Macam lalu titian sirat lah. Nak lalu tu susah. Kalau nak terjun senang je. Nak duduk kat titian sirat tu terjun terus lah. Masuk terus dalam neraka. Tapi nak maintain atas tu susah. Sama kat ni. Nak jadi taat tu susah. Nak jadi ahli maksiat senang. Nak jadi ahli maksiat tak payah pergi disko. Nah, kita duk faham makna maksiat tu zina. Bukan tu je memang zina maksiat. Tapi maksiat tu luas makna dia. Makna maksiat yang sebenar ialah perbuatan-perbuatan dosa. Tak kira apa pun. Bukan zina je dosa. Nah, contoh nak buat maksiat. Bukan payah, senang je. Azan kumandang tak payah semayang. Tak semayang tu maksiat dah, dosa. Nah, tidur je buat, tak peduli je orang azan. Meninggalkan solat dosa, maksiat lah tu, fasik. Orang yang meninggalkan solat, orang yang asi, orang yang berdosa. Tapi nak jadi taat tu yang susah. Nak sembahyang subuh,
Kan senang sembahyang subuh. Ya, tengok muka je nampak macam bagus, padahal payah juga. Betul tak? Kadang kita bangun dah atas katil, duduk. Tapi duduk tu duduk kat 5 minit kat duduk menong gitu. Lepas tu turun daripada katil, jalan huyung hayam, duduk sengit-sengit kepala sambil nyanyi mengantuk. sampai salah masuk bilik, mak tu nak pergi bilik air, pergi pintu keluar. Dia kata mana pula pergi ni? Tersilap. Dan sampai bilik air, buka pilih air kat 10 minit, tengok pilih air. Pilih tengok dia tengok pilih. Pilih kata cepat weh, bila nak ambil wuduk. Nak tengok menung, lama. Bukan senang. Dah siap ambil wuduk apa semua pula. Kain baju Melayu pula terbalik. Kain pelekat terbalik, tak apa lagi, sama je. Gajah duduk kat luar, kadang-kadang gajah duduk kat dalam. Nampak? Tak apa, kain pelekat terbalik, baju Melayu terbalik. Apalah, dah ngantuknya pasal. Angkat takbir 2 dalam 1. Sekali takbir, sekali nguap. Allah. Makna bukan senang nak boleh pahala pada solat subuh 2 rakaat je. Kan lama mana 2 rakaat je, tapi nak buat kan senang. Sebab apa? Nak masuk syurga kan. Sebab tu tahajud lebih mahal. Sebab subuh pun payah dah, tahajud lagi payah kan. Tu mahal. Tapi kalau tak fikir syurga, tak kisah tak nak masuk syurga, nak masuk neraka, tak apa, tak payah bangun pagi tu, duduk dalam neraka. Lepas tu Tok Guru pada Tok Guru Siddiq Noh, nama dia Tuan Guru Haji Wan Ibrahim, orang panggil Tok Guru Wa'in. Tok Guru Wa'in ni, kata Tok Guru Siddiq Noh, bahasa dia selalu positif. Dia tak pernah cakap negatif. Dia jaranglah nak guna perkataan tidak. Dia semua boleh. Tanya apa pun boleh belaka. Jadi ada satu orang ni datang jumpa Tok Guru, tanya, Tok Guru, saya ni malas semayang, boleh tak saya tak semayang? Tu kata boleh, awak lah tak boleh. Dia kata ni paling bagus Tok Guru ni. Tok Guru lain aku tanya semua kata tak boleh, tapi Tok Guru seorang ni bagus, dia kata boleh. Ni aku nak dengar Jadi kata Tok Guru tu, memanglah boleh, aku jawab boleh, tapi masuk neraka masuk neraka. Dia kata dia, betul juga dia kata. Mu tak nak semayang tak apa, tak apalah, tapi berani buat, berani tanggung. Mu yang tak nak semayang, maka mu lah masuk neraka. Kisah benda kan. Jadi semua atas salah kita, diri kita sendiri. Lain lah kalau ada orang sekat kan, tu lain. Baik. Jadi rintangan banyak nak jadi baik. Sampai dalam kitab Minhajul Abidin ni, kata Imam Ghazali, ada 7 rintangan. Sebab tu dinamakan 7 Aqabah. Jadi ini rintangan yang terakhir, Aqabah yang ke-7, last kali. Maka dia kata, maka berhadap akan dia di sini aqabatun syukur dan puji. Sampailah Aqabah yang terakhir, dinamakan Aqabah tu syukur dan puji. Apa maknanya? Maknanya di makam ini dia memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Baik. Jadi apa jadi kat dia? Maka mengambil ia pada memutuskan dia dengan barang yang didapatnya daripada membanyakkan puji dan syukur atasnya kebanyakan nikmatnya. Maksudnya, bila sampai ke tahap ni, dia dah lalui 6 Aqabah sebelum ni. Macam-macam rintangan yang kita cerita sebelum-sebelum ni lah. Macam-macam hal dia dah lalu. Bila dia dah lalu, maknanya pengalaman dah banyak. Jatuh naik. Jadi macam-macam dah dia lalui, maka dia dah nampak dah segala-galanya. Bila dah sampai ke tahap ni, maka dalam hatinya akan jadi wajib ke atasnya mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dia akan nampak inilah segala nikmatnya. Kita ni nampak nikmat tu makan, kita nampak nikmat tu tidur, nikmat tu minum, nikmat tu banyak duit, kita nampak ke situ. Tapi orang yang melalui jalan-jalan agama ni, bukan situ nikmat maksud dia. Nikmat juga yang tu, tapi ada yang benda terlebih nikmat. Apa dia? Nikmat ibadat tu dia nampak dah. Nikmat iman, nikmat Islam, dia nampak yang lebih tinggi nilai dia. Maka bila dia nampak nikmat-nikmat yang besar ni, maka akan timbul di dalam hatinya syukur dan puji. Dan nikmat lepas daripada ujian Allah tu satu nikmat yang besar.
Allah uji dia, tapi dia lepas. Nikmat. Bukan senang, tak ramai mana yang lepas ujian. Nah, nikmat jawatan itu bukan nikmat, itu ujian. Berapa ramai yang gagal dengan jawatan. Nak kejar sangat nak dapat jawatan, akhirnya tewas dengan jawatan-jawatan. Alim ilmu agama banyak dalam kepala, Quran hadis hafal, tapi dek kerana jawatan akhirnya menyimpang habis, tunduk kepada si kafir. Kan? Ni dah mula meroyan dah ni. Setiap sejam keluar status, setiap sejam keluar status. Tu mujahid tu. Kan? Meroyan apa benda dah, tak dapat dah jadi menteri. Mujahid. Dah gila apa bercakap. Ni pada muka orang buat report polis. Atas cas dia melawan titah sultan sebab dia kata dia tak setuju Muhyiddin jadi PM. Padahal yang lantik Muhyiddin tu sultan. Mana kalau mu tak setuju mu lawan sultan lah. Kan? Ni kata. Apa jadi begitu? Patut relax sudahlah. Kalau dia faham ayat Quran hadis, amanah ni kurniaan Allah. Allah bagi, Allah ambil. Itu milik Allah. Masa Allah bagi pegang, masa Allah ambil bagi balik. Patut steady je lah, redha lah. Ada jawatan pun tak apa, tak ada jawatan pun tak apa. Ni bila tak ada jawatan, Lepas tu dalam satu ceramah dia, orang hantar video lah. Dia berdiri, bengang agaknya. Dia tunjuk muka dia. Tuan-tuan, dia kata, muka macam ni rasa-rasa jadi barua ke? Dia kata. Dia kata, muka dia jadi barua ke? Dia tanya. Mujur tak ada yang jawab. Kalau saya ada situ, saya jawab. Memang pun. Jawab. Ilaha illallah. Kan? Apa jadi begitu? Tak ada ciri menteri agama langsung. Apa jadi begitu? Ni kerana dunia lebih utama daripada akhirat di dalam hati dia. Itu ujian. Kita pun ni kadang-kadang ceramah ni kemah lah. Mereka pun dulu ceramah kemah juga. Sebab belum dapat jawatan. Itu kita takut kan. Sebab tu jangan sonok nak jawatan. Sebab tu orang nak bagi ke apa, kita tolak. Sebab berat. Bunyi sedap. Jadi ketua dah ni. Ahli parlimen YB dia kata. Bukan yang berhormat, yang bahaya. Tu makna YB yang bahaya. Bahaya tak bahaya macam mana? Tanggungan tinggi. Tak payah kata jadi YB parlimen, tok sidang bahaya dah. Jadi tok sidang ketua kampung, ingat steady je, sonok. Kalau ada dalam kampung dia orang tak semayang dan dia tahu anak kampung dia tak semayang, dia akan disoal oleh Allah. Tanya, tok sidang kampung Sungai Tuntong, sini. Dia buat pandangan lain. Pandang apa kau? Aku gigi. Gigi Allah tanya ni, dalam kampung ada orang tak semayang kan? Tikar nomeko main judi. Mu tahu tak? Tahu. Dah apa tindakanmu sebagai ketua kampung? Apa mu buat? Saya bagi bumbung, dia kata. Bagi bumbung apa? Bagi bumbung tu cerita lain. Ni apa kamu buat untuk nak mencegah perkara mungkar dalam kampung? Sebab kamu ketua. Dengar nak jawab tu baru tok sidang. Atas lagi pada tok sidang, ahli parlimen lah. Ketua ahli parlimen. Dah ahli parlimen lagi jenuh. Bawah dia berapa banyak kampung. Tok sidang dia tahan kira jaga satu kampungnya. Tak banyak manalah, ada dalam 200-300 orang bawah dia. Tapi main dengan ahli parlimen, bawah dia berapa banyak kampung nak jaga. Tu ahli parlimen, up lagi menteri besar. Bukan jangan nampak menteri itu besar, sedap besar ni, dia kata jawatan ni besar. Bukan besar ke jawatan, tanggungjawab tu besar. Baru banyak bawah dia nak kena jaga negeri dia. Allah akan tanya satu-satu. Jadi menteri besar Perak, habis orang tanya. Di Sungkai tanya. Kampar tanya. Pantai Remeh tanya. Beruah tanya. Ipoh tanya. Taiping tanya. Nampak? Dan negeri besar lagi banyak tadi. Tu baru jadi menteri besar negeri. Naik atas lagi Perdana Menteri. Ambil kau 14 negeri bawah dia. Jangan sonok saja, tanggungjawab tu. Sebab tu kalau orang faham benda ni, pakat masing-masing tolak menolak tu, tak mau. Sebab itulah masa Allah nak turunkan jaga agama ni pada bumi ni, Allah tanya bukit, boleh tak kamu pikul agama? Bukit angkat tangan, sorry ya.
Tak boleh ya Allah, kalau aku jaga agama ni, aku pecah berderai. Sebab beratnya nak jaga agama ni. Bukit tak sanggup tanggung, gunung tak sanggup tanggung, makhluk semua lain semua tak sanggup tanggung, jin pun tak berani juga. Bila sampai ke manusia, sanggup tanggung. Itu Allah pikulkan ke atas manusia. Jadi bila kita dah pegang amanah ni, kena jaga sungguh-sungguh lah. Sebab tu kita kena pertahankan agama. Lepas tu Allah, tapi Allah bagi kita tanggung. Allah tak bagi kosong gitulah. Allah bagi senjatanya sekali, iaitu doa dan juga tawakal kepada Allah. Itu kita punya senjata. Kuatkan perhubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah berikan pertolongan. Tapi nak ceritanya begitulah. Kemudian apa jadi? Maka apabila selesai ia daripada akabah ini, bila dia sampai akabah yang terakhir ini, dia akan timbul rasa syukur atas segala nikmat yang Allah beri ni, terutamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dia akan nampak besar ni, dia tak nampak lain dah. Kita ni masih lagi duk jela tengok jiran sebelah naik kereta mahal. Dia kata BMW, dia kata. Muncung mulut-mulut. Hutang pak. Lantak orang itulah hutang ke apa, hang sibuk apa. Ni nak raya tengok datang lori kos mamot bawa sopa. Dia tinjau kot tingkap sopa. Kita duk jelas bahagian dunia. Apa nak jelas bahagian dunia? Sebab kita nampak itu nikmat. Kita nampak nikmat sopa, nikmat kereta, nikmat rumah, tapi kita tak nampak nikmat iman dan Islam. Kita tengok kapil tu, 3 lah atas dahi. Ini 3 lah atas dahi. Duduk depan tu pekong. Hayyo. Kita tak tahu, sian mereka tak dapat nikmat iman. Kita dapat nikmat iman. Patut situ syukur. Walaupun rumah kita kecil tak apa, tak masalah rumah kecil. Rumah kita kecil, atap sengit. Tak apa, hidup ala kadar. Tapi apa yang ada pada kita, benda paling mahal dunia akhirat, apa dia? Iman. Tu P. Ramlee buat cerita tu, mati senyum. Mati senyum, mati dalam iman, kata. Maknanya itulah jalan terakhir, yakni iman. Lain tak ada apa. Rumah besar belum tentu selamat. Duit banyak belum tentu selamat. Kaya macam mana belum tentu tenang di dalam kubur. Tapi ketenangan yang ada confirm dengan keimanan yang mantap. Ada. Itu kita nak ialah iman. Biarlah kita hidup melarat susah sikit, tak ada masalah. Walah, bukan lama mana hidup, jam celik, pejam tak celik-celik. Selesai. Dah habis dah hidup. Bukan lama mana. Yang nak ni bawanya iman tu macam mana. Tu. Kita nak hidup lama ke nak hidup sekejap? Jawab kali. Nak hidup lama, hidup sekejap. Nak hidup macam tu Tun 95. Ke nak cepat, ke nak esok pagi, tak ada dah. Nak hidup lama, nak hidup sekejap. Banyaknya orang akan jawab nak hidup lama. Ada seorang ustaz tu tanya ke jemaah, kalau diberi umur, nak sampai berapa umur? Dia pun jawab 150 kata. Tu dia 150. 100 pun merangkak macam bebok. Begini ya 100. Dah 150 tak tahulah macam mana ngesot. Nampak? Nak 150 umur. 100 pun tinggal tulang dah 150. Dengan tulang-tulang tak ada dah. Tu kata. Tak apalah, semua banyaknya kata nak umur panjang, nak umur lama. Tapi kita sedar tak sedar, bila umur kita panjang, nak jaga tu lagi panjang. Betul tak? Nak jaga tu lama, nak kena pegang, nak bagi maintain. Sebab yang dikira hujung. Kalau yang dikira awal, senang. Awal-awal lagi kita buat taat, lepas tu kita buat relax. Tak apa. Kalau yang dikira awal. Tapi masalahnya yang dikira hujung. Jadi kalau awal pun kita taat, tapi takut-takut hujung tak taat, mampu juga kita. Sebab kita tak tahu hujung kita bila. Jadi nak kena maintain. Susah. Jadi kalau orang tahu benda ni, dia kalau boleh tak nak hidup lama. Tapi taklah nak minta mati. Sebab apa? Lagi lama hidup, lagi susah nak jaga. Dahlah fitnah akhir zaman makin berlambak, dosa makin banyak. Nak jaga pun susah. Contoh, kita tak nak tengok maksiat,
Tak nak tengok aurat perempuan, tak nak tengok apa dalam TV ada berita. Bukan kita tengok nyanyi-nyanyi, cuma nak tengok berita. Nak tengok coronavirus dah sampai kat mana. Nak pandemik ada ke tak, nak tengok juga, nak tengok. Tengok Nuha Siti Corona yang baca. Bukan coronavirus, Siti Corona yang baca. Baju dedah ni nampak dada-dada. Lah kali bukan tengok ke corona tu, tengok dada dia. Duk tengok jadi juling mata-mata dah. Dosa tak? Dosa juga. Kan? Jadi payah nak bagi jaga, nak kata tak ada dosa langsung. Susah. Jadi jangan sonok nak hidup lama. Patutnya lagi lah kita risau Allah. Hidup lagi 2020 Allah nak kena jaga lagi. Tengok 2021 pula. Hidup lagi. Allah jaga lagi. Nampak? Tapi bukanlah minta-minta lah tahun depan mati. Bukanlah minta macam tu. Dah. Tapi maknanya lagi lama lagi risau. Lagi lama lagi risau. Patutnya begitu. Ini lagi lama lagi relax. Dari joget ronggeng pula tu. Kan? Ada pula ke situ. Karaoke ada, karaoke tu. Kenduri kampung. Tak sebutlah kampung mana. Kan? Karaoke. Kita ingatkan budak muda nyanyi. Tu gigi tak ada. Gigi kena masuk dulu. Kelekak itu. Baru boleh nyanyi. La ilaha illallah. Patut lagi berusia, lagilah kita risau. Panjang umur aku ni dosa banyak mana aku tak tahu dah ni. Dah taubat ke belum? Allah dah ampun ke belum? Risau. Tengok budak-budak mati kecil. Allah. Walaupun kita siang-siang, kecil-kecil mati dah. Sian apa? Mana ada dosa dia? Sebab tu kalau kita semayang jenazah, je tengok buku panduan solat jenazah mayat. Kalau yang mati tu orang dewasa, doa dia lain. Tapi kalau budak mati, doa dia lain. Cuba baca doa terjemahan dia tu. Mana dia doakan budak kecil mati, doa ya Allah ampunkan dia. Tak ada dalam doa Allah ampunkan dia. Sebab apa nak ampunkan dia? Mana dia dosa budak. Tapi kalau yang mati besar ni, mati dewasa ni ada. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunkanlah dia, sebab dia ni banyak dosa besar. Budak kecil mati mana ada doa tu? Sebab dia mana ada dosa. Cuma kita doa minta mak bapak dia tabah, dapat menerima takdir Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka ini mati dalam keadaan suci. Pada sisi zahir kita kata kesian, pada sisi batin untung ke dia. Dia tak payah nak lalui kepayahan hidup di atas muka bumi ni. Nak kena jaga iman apa semua. Berat. Kan senang. Dalam kita nak buat baik, syaitan duk tarik kona kot lain. Dalam kita niat nak buat gini, kadang-kadang dalam sedekah buat niat baik dah tu nak sedekah. Syaitan pula cocok kata gi cerita kat kawan sebelah tu. Dia ingat hambus RM1 ni. Nak khabar ke dia hambus 100. Sebab takut orang tak nampak kan. Takut nak bubur RM1. RM1 apa ni? 1 ni aku bubur ni. Habis dah. Tunjuk kat orang dah. Banyak bagi sumbangan replika cek. Dia bagi cek, tapi cek tu kecil. Nak masuk gambar macam mana? Dia buat replika pakai cardboard. Tulis besar-besar, sumbangan ikhlas 10,000. Ikhlas apa kalau mu tunjuk gitu? Kita pun pergi ambil ceng-ceng. Patut tak payah senyum, ketuk kepala dia dengan cardboard tu. Ada tunjuk kat orang. Nabi kata dah kan, tangan kanan hulu, tangan kiri tak tahu. Ni sampai ni bukan sakat tangan kiri, habis kaki ponggong semua tahu. Apa jadi gitu? Inilah sebab dia tak faham nikmat yang sebenar. Jadi orang ni dia dah sampai akabah yang terakhir, dia nampak nikmat yang sebenar ialah bukan nikmat dunia ni, tapi nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Maka apabila selesai ia daripada akabah ini, bila dah selesai dan turunlah ia padanya. Kan tadi dia daki naik bukit, sekarang dah selesai dia turun. Maksud turun di sini dia dah jadi senang insya-Allah. Dia dah orang cakap apa, dalam istilah tasawufnya dia dah sampai ke makam lupa nama dia. Dia makam mujahadah, satu lagi makam ahlul inayah nama dia. Makam ahlul inayah. Maksud makam ahlul inayah ni golongan yang telah diselamatkan Allah. Dia bangun tahajud tu tak payah set jam dah. Tepat pukul 3 pagi memang dia bangun. Tepat 3 pagi dia bangun. Sembahyangnya tak, kalau macam kita ni tahajud
masih lagi kena mujahadah, ngantuk-ngantuk, gosok-gosok mata. Tak, dia 3 pagi steady. Allah steady. Ini makam ahlul inayah, para wali Allah. Dia dah telah mencapai. Sebab apa? Sebab rintangan begitu banyak dia dah lepas. Macam kita ambil ujian periksa juga. Bila kalau kita lepas mula-mula lepas PMR, lepas tu lepas SPM, lepas tu lepas diploma, lepas tu master, degree dulu, lepas diploma, degree, lepas tu master, lepas tu PhD. Dapat dah PhD, dapat title profesor. Nah, Profesor Madya rendah lagi. Dia buang Madya, tinggal prof je. Dapat profesor, hebat lah. Masa tu dia dah senang. Orang panggil main sains je. Macam dulu saya belajar bahagian engineering. Kalau dalam engineering, paling tinggi title IR. Siapa dapat title IR ni, tanda tangan saja 3,000. Sains je 3,000. Projek ni minta tolong sains. Sains tu duit. Ada sains duit. Kita ni sains benda dapat duit, keluar duit sains. Orang sains masuk duit. Sebab apa? Senang dah, sebab dia duduk makam tinggi. Tapi itu bahagian dunia. Bahagian dunia ni nak cerita bahagian akhirat. Bila orang tu mujahadah, lawan hawa nafsu, macam-macam rintangan dia lawan, dia buat sungguh-sungguh mujahadah. Allah dia betul-betul sungguh-sungguh bersusah payah sampai satu tahap tinggi dah. Dia tak perlu bersusah payah dah, Allah tolong dia. Dalam kitab Hidayatul Salikin kata, dalam satu hadis Nabi kata, bila orang yang sampai ke tahap ni, mata dia penglihatan Allah, telinganya pendengaran Allah, mulutnya perkataan Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Maksudnya bukanlah dia jadi Allah. Tak. Maksudnya mata dia penglihatan Allah. Maknanya Allah jaga mata dia, yang dilihat semua yang baik-baik saja. Telinganya dengar yang elok saja. Mulut bercakap yang baik saja. Tangan ambil yang baik saja. Kaki berjalan tempat baik saja. Makam ahlul inayah. Kan senang nak sampai tahap tu. Berapa kali jatuh, bangkit balik, jatuh, bangkit balik. Sebab tu kata ulama, bohong kalau ada wali muda. Kata ulama, bohong kalau ada wali muda. Sebab nak capai tahap wali bukan dalam masa yang singkat. Lepas tu kadang-kadang kita tengok tok-tok wali ni banyaknya orang tua-tua. Sebab dia dah lalui macam-macam rintangan. Cumanya kata ulama, budak muda yang istiqamah dalam agama, jalannya jalan kewalian. Bukan dia jadi wali, tapi jalannya tu insya-Allah nak menghala ke arah kewalian. Moga-moga lah. Lepas tu jangan berpaling. Teruskan istiqamah pelan-pelan. Jatuh bangkit balik, jatuh bangkit balik. Biasalah. Rintangan banyak. Jadi orang ni dia dah sampai akabah yang terakhir, dia dah selesai dah semua. Jadi dia sampai ke tahap syukur dan puji. Maka tiba-tiba, iaitu yang dimaksudnya, yang dikehendaknya antara dua tangannya. Jadi orang ni dia dah sampai tahap tinggi dah. Jadi tinggal lagi beberapa tingkat saja lagi untuk dia mencapai tujuan daripada ibadat itu. Jadi dia akan semakin mendekati, yakni mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Semakin lama semakin dekat, sehingga akhirnya dia akan mencapai peringkat yang paling mulia dan terhormat. Maksudnya, maka tiba-tiba, iaitu dimaksudnya dan yang dikehendaknya antara dua tangannya. Maksudnya apa yang dihajat akan dapat dengan mudah. Sebab tu kita tak pelik kalau ada Tok Wali ni Allah lipat bumi pada dia. Macam kita nak pergi Mekah kena sekat. Dia tak payah lalu immigration, tak payah cap pasport, pejam celik sampai dah. Zaman dulu wali banyak, zaman lah kuali banyak. Zaman lah susah. Memang susah nak dapat capai tahap wali. Tapi kata ulama, kalau kamu boleh istiqamah solat berjemaah, kamu jadi orang yang soleh, walaupun kamu tidak menjadi wali besar, sekurang-kurang kamu wali kecil, kerana boleh bertahan dalam keadaan zaman yang penuh fitnah. Sekurang-kurang, walaupun tidak ada karamah di sisimu, tapi kamu ada istiqamah. Sekurang-kurang kita capai yang tu tak apa dah. Syekh Samani, Syekh Abdul Karim As-Samani, dia guru kepada 3 tok guru besar alam Melayu, iaitu Syekh Daud,
Syekh Abdul Samad dengan Syekh Arsyad. Ada lagi 2 orang, tapi yang paling masyhur 3 orang ni. 3 orang ni dia berguru dengan seorang tok guru dipanggil Sultanul Aulia, ketua segala wali. Namanya Syekh Abdul Karim As-Samani. Kata tok guru Siddiq Noor yang dia cerita pada kami, dia kata hebat tak hebat Syekh Abdul Karim As-Samani ni, makam kewalian dia, siapa je yang berniat nak mengaji dengan dia, pejam mata, buka balik, duduk depan dia dah. Kita duduk Sungai Tuntung, lepas tu kita dengar, Syekh Abdul Karim hebat ni, nak mengaji lah dengan dia. Kita pun terpejam, buka balik ke Arab dah. Syekh Abdul Karim, mana Tuntung? Kedah Bami. Tak jumpa dah Kedah Bami. Tu hebat dia punya karamah. Sampai siapa nak ngaji, zup, duduk depan dia tu. Ya, kita duduk kat rumah, rasa nak ngaji dengan Ustaz Syakir, jangan celik, tak nampak. Duduk dalam tandas lagi. Nak tak ke mana, duduk situ juga. Nak dia sebab kita ada karamah. Nak tu. Oh hebat dia. Tengah-tengah mengaji tu, kata tok guru kami, dia orang minum air kopi 3 orang, 4 orang ni. Tok guru dia sembang-sembang, tok guru dia orang Arab. Jadi tok guru dia kata, kamu 3 ni dari alam Melayu, dari Nusantara sana. Dengar kata tempat kamu banyak buah. Kami Arab ni buah kurang. Jadi aku teringin enggak nak makan buah-buah di sana. Nak boleh tak balik sat pergi ambil? Depa pandang sama depa, macam mana nak balik sat pergi ambil? Depa pun terpejam mata, buka balik, duduk kampung lah. Duduk kampung dah tu. Nak, lepas tu dia pergi ambil buah masing-masing lah. Ada yang bawa durian, ada yang bawa pelam, buah-buah sini lah, buah-buah kayu. Nak, pejam mata balik, buka balik, duduk depan tok guru dia dah. Makan buah saja. Kita duduk pejam je. Mana buah pun tak ada. Tak ada benda. Hebat sungguh. Tapi puak-puak Wahabi dia tolak cerita-cerita macam ni. Dia kata ngarut lah. Apa nak ngarut pula? Kuasa Allah kan. Nah, kita jangan rasa pelik. Sebab tu awal lagi dalam Baqarah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Kalau kita tolak, terkeluar lah. Yang ni cerita Isra' Mi'raj ni, Nabi balik, Nabi cerita aku naik ke langit. Mereka tak boleh nak percaya. Nah, ada yang tu dah beriman dah, dah ngucap 2 kalimah syahadah, jadi Islam dah. Tiba-tiba bila dengar Nabi kata Nabi naik ke langit, dia kata lain aku percaya. Tapi naik ke langit, yang ni pelik dia kata. Yang ni aku susah nak percaya. Melainkan hang buat apa kami suruh. Nabi tanya, apa dia? Angkat kaki kananmu. Nabi pun angkat kaki kanan. Lepas tu Nabi tanya, kemudian angkat kaki kirimu tanpa turun kaki kanan. Asal Nabi buat tak? Nabi tak buat. Nabi kata, macam mana aku nak angkat kaki kiri tanpa turun kaki kanan? Nescaya aku jatuh kan? Kata mereka, kalau yang ni pun tak boleh, lepas tu sembang naik ke langit, epek dia kata. Nampak? Padahal awal tu beriman dah, tapi jadi kufur dengan sebab tidak yakin perkara-perkara baik. Akhirnya Nabi kata, ginilah, aku rasa jawapan soalan kamu ni ada pada Saidina Umar. Pergi tanya dia. Mula-mula mereka takut gak nak tanya, sebab Saidina Umar ni cengeng. Masing-masing pakat duk tolak. Pergi tanya. Nak sangat pergi tanya. Tolak. Sekali dah sampai dah depan rumah Saidina Umar. Tak apa, kita tanya sama-sama. Pakatlah sama-sama bagi salam. Assalamualaikum. Saidina Umar keluar. Waalaikumsalam. Suara garau Saidina Umar. Nak apa ni? Pagi-pagi ni. Lepas tu kata dia, gini, dia pun cerita hal sebenar. Pagi tadi Nabi cerita Nabi naik ke langit apa semua. Lepas tu kami suruh Nabi buat angkat kaki gini-gini ni, tapi Nabi tak boleh buat. Jadi Nabi kata jawapan tu ada kat hang. Tu yang kami datang rumah hang tanya hang. Gitu. Sat. Jawapan ada kat dalam, aku pergi ambil sat jawapan. Tak apalah, kami tunggu kat luar kata. Saidina Umar masuk dalam, dia ambil jawapan. Apa jawapan dia? Pedang. Dia ambil pedang, keluar balik, tak banyak cakap, sak libah, bergolek kepala jatuh. Orang lain duk pakak tengok, Umar apa hang buat ni? Saidina Umar kata apa? Yang pergi Isra' Mi'raj naik ke langit ni siapa dia? Nabi Muhammad lah. Tahu pun bukan aku yang naik, Nabi yang naik. Kalau Nabi yang naik cerita hampa tak percaya, aku tak naik, aku cerita lagi hampa tak percaya.
Nah, tu aku bagi je terus. Tu sunnah. Makna nak ajarnya, kalau mu tak yakin, berceraikan sajalah kepala dengan badan. Lepas tu saya cakap, kalau Saidina Umar ada lagi zaman sekarang, berdarah parlimen tu. Tak percaya? So, mati seorang YB, PRK lagi. Tak percaya? Mati. Ingat orang lain. Ini lawan, banyak lawan ni. Lawan hukum Islam, lawan. Boleh kita potong tangan? Kurang ke jenayah? Jangan dia buat tanya gitulah. Yakin kepada Allah, sebab itu ayat Allah. Mu sangka apa? Ayat Quran tu Nabi reka-reka sendiri. Kalau mu yakin itu Allah yang kata, kenapa mu banyak tanya? Mana mu tak yakin? Bila tak yakin, gugur sudah imannya. Itu pentingnya. Sebab itulah Isra' Mi'raj ni pembatasan kepada iman dan juga kufur. Maka bila dah selesai, dia dapat kehendak antara dua tangannya. Maknanya apa dia nak, mudah bagi dia. Lipat bumi, nak makan dapat. Ada ke orang perempuan tanya, wali ni orang lelaki saja ke ustaz? Yang lelaki saja Nabi dan Rasul. Ini ijma' ulama'. Seluruh ulama' sepakat Nabi dan Rasul semua lelaki. Tetapi wali ada lelaki, ada perempuan. Jadi perempuan pun ada can. Cuma payahlah nak jadi wali macam mana, kuat membebel. Kena kurangkan yang tu dulu. Ini masalah stokin ya. Letak sepa-sepa. Tak jadi balik ke rumah untuk lelaki. Bukan sini terbaik. Tempat lain. Bukan tuntung, tang-tang. Dan tu cerita dia. Tapi boleh jadi. Salah contoh Rabi'atul Adawiyah. Dia wali perempuan. Hebat dia. Bila dia lapar tak payah masak. Tudung saji tu dia angkat. Angkat ada makanan. Celup tepung, tutup alik, angkat alik ikan siakap. Makanan saja. Tak adalah sungguh ikan siakap, tapi makna ceritanya ada makanan. Nak gambarkan tu ada saja. Kita balik ni angkat tudung saji. Tarik cicak. 3 rasa. Ada makanan kita. Dah tak masak. Kena masak baru ada. Dia tak payah masak, angkat itu ada. Dia angkat gitu ada. Hebat Rabi'atul Adawiyah. Sampai ada orang nak menikah dengan dia. Dia tanya, boleh ke mu nak jadi suami aku? Kalau mu nak jadi suami aku, boleh ke mu bawa aku ke syurga? Confirm mu boleh bawa aku ke syurga? Terus tak ada lelaki yang berani. Allah, payah nak bawa ke syurga. Janji suruh bawa ke syurga. Itu dia punya hantaran mas kahwin ni. Kita hantaran kad 10,000. 15,000. Duit tu buat pusing-pusing jadi kok bunga, jadi kok burung. Dia tak. Hantaran dia janji pada aku, bimbing aku, bawa aku sampai boleh masuk syurga. Kalau tidak, aku akan tuntut segala pahalamu di hari akhirat. Berani? Aduh, payahlah. Sebab dia orang hebat. Kita jangan buat macam tu pula. Kita bukan. Dia kata, berani siapa nak kahwin dengan saya, kena bawa saya ke syurga. Tengok seorang pun tak kahwin. Padam ke? Sebab kita bukan macam dia. Dia tak apa dah. Makam dia tinggi dah. Dia makam wali. Tak apa dah. Kata ustaz, itu tak kahwin. Tak kahwin bukan barang wajib. Kahwin ni sunat. Dah dia tak nak kahwin, macam mana? Ada je ulama-ulama yang tak nikah pun ada juga. Kuatnya mengaji, kuatnya beramal sampai tak nikah. Tapi bukan menafikan pernikahan. Beza macam father gereja tu. Cerita pasal kahwin father gereja ni ada cerita. Aku ada je cerita dia. Cerita dia Tok Imam dengan seorang padri naik kapal terbang. Gimana tak tahulah. Naik kapal terbang dua. Jadi dalam kapal terbang tu, pelayan kapal terbang hidang air arak. Siapa mau bir air arak? Jadi padri ni angkat tangan. Saya nak 2 cawan. Saya 1, imam 1. Kata padri. Imam kata, no. Saya tak minum arak. Sorry, saya teh ais ikat tepi sudah. Jadi tak apa lah, bagi teh ais, yang padri minum arak. Jadi padri ni tanya, imam, kenapa you tak mau minum ini arak? Tak boleh, agama saya tak bagi minum arak. Rugi dia kata.
Rugi sebab air ni sedap, banyak sedap. Dan you tak boleh minum. Rugi, you tak dapat rasa macam mana sedapnya air ni. Imam pun mengeluh je. Tak apalah. Nah. Gelak dah ustaz. Habis turun airport kan, keluar dekat bahagian apa nama ketibaan tu, balai ketibaan, tengok ada 4 orang muda-muda perempuan lawa-lawa nak lesung pipik sampai atas ni. Hebat, cantik sungguh. Nak panggil Abi, panggil tu imam pun peluk empat-empat. Nah, padri pun lalu tepi tu. Lawa-lawa, anak ke imam? Padri tanya. Bukan anak, isteri. Rupanya imam tu bini 4 muda-muda semua, lawa pula tu. Nah, kemudian imam tanya, padri, bini tak datang jemputnya? No. Agama saya tak boleh kahwin. Padri tak boleh kahwin. Kata imam, rugi padri. Ini barang banyak sedap. Anak, tu kata bodoh Kristian ni. Nah, sampai tak nak nikah wahai ngong. Tu cerita dia, anak. Jangan suka sangat orang. Tu cerita dia nak. Tu kelebihan Islam. Islam meraihkan fitrah. Fitrah kita keinginan, tak ada masalah. Cuma jangan menyalahi hukum syarak. Kan? Tu. Baik. Maka tiba-tiba iaitu dimaksud yang dikena antara 2 tangannya. Maka tiada berjalan ia melainkan sedikit hingga jatuhlah ia di dalam tempat turun perhentian kurnia dan sebenarnya bukan pedang rindu ni, padang rindu dan tanah lapang mahabbah. Artinya dia ni dah dia belajar lagi sikit, maksudnya dia tingkatkan lagi amal ibadat dia ataupun dia jaga amal dia bagi elok, dia akan jatuh ataupun maksudnya dia akan sampai ke tempat turun perhentian kurnia dan padang rindu. Maksud padang ni keluasan kerinduan Allah pada dia, mahabbah kecintaan Allah. Itu yang kita sebut tadi yang dalam kitab itu Salikin tu kata tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, sebab dia ni dah jadi kekasih Allah. Tu makna wali. Makna wali bukan jalan atas air. Kau apa dah? Takut terlajak? Jadi kita berhenti. Bukan maksud wali tu jalan atas air, bukan maksud wali terbang. Yang terbang tu kan wali tu burung. Yang masuk dalam air tu ikan. Yang duduk atas air tu orang gedek-gedek tu. Duduk atas daun teratai tu orang gedek-gedek. Kita nak jalan atas air baik jadi katak. Bukan nak jalan atas air, bukan nak terbang, bukan nak itu semua. Tapi makna wali yang sebenar ialah kekasih Allah. Bila kekasih Allah, barang susah semua jadi senang. Sebab yang menyusahkan Allah, yang menyenangkan pun Allah. Jadi Allah boleh buat yang susah jadi senang, yang senang jadi susah. Contoh macam semayang, senang ke susah semayang ni sebenarnya? Kalau ikut zahirnya senang dia, sebab angkat tangan dia bukan angkat besi. Lainlah nak semayang tu kena angkat besi 1 kilo. Gini. Boleh tahan dengan muka-muka. Tercirik pula. Ni angkat tangan kosong. Akbar. Tapi berapa ramai yang gagal. Tak boleh nak angkat. Badan sadar-sadar. Tangan angkat tak habis tak boleh. Ada banyak gagal. Nampak benda. Sebab Allah boleh menyusahkan yang senang tu. Padahal benda senang Allah buat jadi susah. Dan Allah boleh buat benda yang susah jadi senang. Apa susah? Nak pergi ke Mekah jauh, susah. Allah lipat bumi pada wali dia. Sekejap sampai. Dia sampai sana dah. Ada seorang tok wali tu, orang komplain dia sebab tak nampak semayang Jumaat kat masjid. Orang pun fitnah dia kata, wali ke benda semayang Jumaat pun tak nampak batang hidung. Rupanya dia semayang Jumaat kat Mekah. Sungguh. Bukan benda main-main. Tapi benda-benda ni jarang-jarang berlaku dah di zaman sekarang. Sebab sudah susah untuk mencapai tahap kewalian seperti itu. Zaman dulu-dulu ramai, ada. Golongan-golongan mereka tu yang Allah berikan kehebatan-kehebatan kepada mereka. Tu. Jadi inilah jatuh ke tempat turun perhentian kurnia dan padang rindu mahabbah kecintaan dan tanah lapang mahabbah. Maknanya semua yang dia buat semuanya atas kecintaan dan kerinduan Allah pada dia. Batulah ada seorang guru tanya anak murid dia, kamu sayang Allah ke atau Allah sayang kamu? Dia tanya. Nampak soalan macam senang, tapi bila fikir susah juga.
Kamu sayang Allah ke Allah sayang kamu? Mana nak jawab? Oh, dua-dua. Tak boleh lah, tak cik lah, kena pilih satu. Jadi anak murid dia kata, kitalah sayang Allah. Tok guru dia geleng kepala. Tok guru dia kata, tak, Allah yang sayang kamu. Dengan Allah sayang kamulah Allah bangkitkan kamu tahajud. Allah sayang kamulah Allah buat kamu istiqamah dengan Islam. Allah sayang kamulah Allah gerakkan kaki kamu untuk sembahyang jemaah di surau, di masjid. Allah sayang kamulah Allah hadirkan kamu dalam majlis ilmu. Allah sayang kamulah Allah berikan kefahaman agama dalam kepala kamu. Itu semua kerana Allah yang sayang kamu. Sebenarnya tu, bila sampai ke tahap tu baru dia nampak. Ini yang dikatakan aqabatu syukur. Walhamdu. Aqabah syukur dan puji. Bila dia nampak, baru dia nampak kasih sayang Allah. Dia nampak nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, gerakkan aku sampai ke sini. Padahal kadang-kadang kita tak minta, Allah yang gerakkan. Allah yang pilihkan kita jalan ni. Itu syukur. Itu dia. Kemudian maka jatuh di dalam kebun Ridwan dan Basatin. Masuk kebun Ridwan ni maknanya taman-taman. Dia dapat dah syurga. Sebab tu ada syurga, kata tok guru kami, ada syurga yang disegerakan, ada syurga yang ditangguhkan. Syurga yang ditangguhkan akhirat esok. Syurga yang disegerakan maksudnya dia duduk kat bumi tapi merasa macam duduk dalam syurga dah. Macam mana masuk duduk dalam syurga? Maksudnya tadi dia nak apa dapat. Itu satu. Yang kedua, tenang. Sebab orang yang dalam syurga ni hidupnya tenang. Itulah ketenangan dia dapat. Tenang, relax ni. Tengok ulama-ulama, wali-wali, kena caci maki tenang, steady, tetap senyum di bibir dia. Kita belum apa-apa melenting dah, ni senyum, apa masalah pun senyum. Saya tak payah ambil jauh lah. Tok guru saya, Tok Guru Siddiq Noh, saya pegang bahagian kewangan sekolah tahfiz. Sekali tu duit tahfiz habis, kering, sampai tak ada satu pun. Sampai terpaksa keluar duit saya sikit. Lepas tu tengok-tengok kereta Hilux Tok Guru ada lagi. Maknanya Tok Guru belum keluar pergi kuliah. Kita pergi dekat, tengok Tok Guru ada dalam kereta. Ketuk cermin, Tok Guru turun. Tanya kenapa? Kenapa ke? Tak ada gini Tok Guru, duit sekolah habis ni. Jadi risau tak, takut apa-apa nak pakai emergency ke gini. Kita tengok muka dia tak ada jadi macam risau apa. Berkerut sikit pun tidak, malah dia senyum. Dia senyum, dia tepuk bahu saya. Dia kata tak apa, sagi ada. Tak apa, sagi ada. Sagi ada, celah mana ada dalam kepala kita. Nampak macam mana nak ada. Tak apalah. Lepas tu dia tutup tiga, naik. Start enjin kereta, jalan. Macam tu je. Kurang-kurang bagi 300-400, tenang sikit hati ni. Nak pergi macam tu je. Allah, lagi pening. Tak ngadu pening, ngadu 2 kali pening. Sudah. Jalan tu tunduk kepala, macam mana nak buat. Dalam kepala ni serabut fikir. Macam mana nak buat, macam mana nak buat. Kalau hal-hal emergency kan, macam mana nak buat. Sambil nak masuk ke bilik, tiba-tiba kereta Velfire putih masuk kawasan sekolah. Siapa pula Velfire putih? Mana ada orang pakai Velfire putih kat sini? Masuk dalam. Kita pergi sambut. Tengok seorang datuk yang dengar kuliah Tok Guru di Kuala Lumpur. Dia nak pergi Penang, dia singgah sini sekejap. Tanya ustaz, ada ustaz? Tok Guru baru keluar. Saya ingat nak jumpa dia sekejap lah. Tapi tak apalah, dah dia keluar. Saya pun nak cepat ni, ada urusan. Gini je lah. Ini bahagian saya lah untuk sekolah. Dia bagi sampul. Sambil salam tu dia bagi sampul. Kita pegang tu, tebal tu. Kita kata awak ni apa benda tebal ni. Tak apalah, dia pun keluar. Takkan nak buka time tu juga, nampak sangat gelojoh. Tunggu dia keluar dulu. Lepas dia dah keluar, kita masuk bilik, kita buka. Buka tuan-tuan, RM10,000 Allah hantar. Bila tengok duit tu, kita teringat tadi baru Tok Guru tepuk bahu. Tak apa, lagi ada. Ada sungguh. Ada kata Tok Wali sungguh gini. Dia tak pernah risau. Saya perhati, saya bukan taksub dengan dia, tapi saya pernah khidmat dengan dia. Kita ikut dia, bawa dia pergi kuliah. Kita perhati sikap dia. Saya tengok Tok Guru saya, benda dunia ni tak pernah dia pening, tak pernah dia risau. Masalah keluarga ke, masalah kewangan ke, ekonomi ke, apa pun dia tak risau. Yang dia berkerut dahi kalau masalah umat. Masalah umat dia berkerut dahi. Orang hina agama, orang hina ulama, kerut dahi-dahi.
Merah mata-mata, dia marah. Dia yang tu dia risau. Tapi bab lain tak ada apa. Kan? Ada sekali dia buat loudspeaker. Kalau orang telefon, loudspeaker keluar dekat radio tu. Jadi sekali tu orang perempuan telefon. Rumah dia telefon. Ngadu masalah anak ni gini lah. Anak ni main payah anak jaga ni. Tok Guru tenang. Tak apalah. Sat jadu, sat gi besar lah. Besar senang kita jaga. Nah, abang nak pergi kuliah ni. Okey, Assalamualaikum. Dah selesai. Kalau kita, macam mana nak buat pula? Dia tenang. Hati tu tenang. Tu kata syurga yang didahulukan. Memang syurga dahulu dah. 4 bidadari kat dunia dapat dah 4 bini. Kalau dunia dah 4 bini, sana bayangkanlah. Kita sini 1 pun payah. Ada. Tu pun jenuh lah mujuk. Dia kata Allah, dia barang. Sebab apa mereka telah mencapai tahap-tahap akabah gini. Beruntunglah. Kita pun cubalah, insya-Allah cuba sampai. Itu dipanggil ridwan dan basatin. Berjinak-jinak hingga kepada hamparan inbisat, yakni kesukaan dan martabat mendampingkan diri dan tempat munajat dan tercapai persalinnya dan karamah. Maka iaitu bersedap-sedap ia di dalam nikmat, di dalam kelakuannya, berbalik-balik, yakni makna berbolak-balik di dalam kesukaan baiknya, di dalam beberapa hari tinggalnya dan selama-lama umurnya. Maksudnya, ringkaslah kita cerita semua ni sekali. Maknanya hidup dia penuh dengan kesukaan-kesukaan. Walaupun pada sisi zahir orang tengok rumah dia kecil je. Saya pernah jumpa seorang Tok Wali, Tok Guru. Dia tidur pakai kampik simen. Pada pandangan kita nampak kampik simen. Pada pandangan dia entah tu bantal dari syurga ke apa tak tahu. Tapi dia relax tidur, tenang hidup. Ada seorang tu yang ni kita tak jumpa, tapi Tok Guru yang cerita. Ada seorang Tok Wali ni, Tok Guru pergi rumah dia. Masa tu Tok Guru muda lagi, semangat jihad dia kuat. Jadi dia dengar ada kawan dia seorang pergi Syria dah. Pergi Syria ke pergi mana tak, juang sampai syahid ke apa. Jadi Tok Guru pun, aku ingat aku nak pergi jugalah dia kata. Tapi nak pergi macam mana? Ada orang kata pergi jumpa seorang Tok Wali ni. Pergilah. Tok Wali tu rumah dia kecil biasa je dan nampak macam buruk lah. Orang kata kalau dia bagi makan, jangan banyak tanya, makan je. Tak apalah, pergi. Tapi dia cengeng kadang. Dia tanya, Waalaikumsalam, datang nak apa ni? Tok Guru katalah, datang ni itulah ada hajat, nak berjuang, berjihad. Kalau boleh nak gugur syahid. Tu semangat lah kata. Tak apa, jap aku masak ya. Dia masak. Tengok dia ambil periuk tu hitam. Tunggu tengok, sudah. Dia masak pakai tu. Sungguh. Sudu nampak macam kotor-kotor sikit. Kacau. Waktu dia masak-masak, makan. Tengok memang tak ada selera, kata Tok Guru. Sudah, tak apalah. Hajatnya pasal makan juga. Satu suak ni kemam tu kat mulut. Rasa memang pelik. Sudah. Maknanya nak tunjuk berat, bukan benda senang. Berat. Pada kita nampak macam tu lah. Pada dia, wallahu alam, apa benda dia nampak indah-indah jadi. Sebab tu Tok Wali ni dengan kita memang orang cakap nak sembang pun tak reti. Beza sangat sifat dia. Dia ada seorang Tok Wali, dia tanya. Budak tu sampai minta nasihat apa semua, dia tanya, kepala dengan kaki mana lebih penting? Dia tanya. Banyak-banyak budak tu jawab, kepala kan, dia kata. Sebab kalau putus kepala, mati tu yang kita. Dia hurai. Tok Guru tu geleng balik. Kata tak betul. Kaki penting je, dia kata. Kaki penting je. Sebab kerana kaki maksiat berlaku. Mu takkan gitikan nombor ekor kalau kaki mu tak sampai kedai nombor ekor. Mu takkan pergi mencuri duit kalau kaki tak pergi kat tempat mencuri. Kamu takkan buat maksiat kalau kaki tak pergi tempat maksiat. Kakilah hala tujunya. Kalau kaki ke masjid, insya-Allah dia buat ibadat. Maknanya pemikiran dia terbalik selalu. Lain dengan pemikiran kita. Tu kata mereka ni dah makamnya di tempat yang lain. Sebab apa? Sebab yang dia nampak ni semua baik-baik, semua elok-elok, semua sedap-sedap. Kadang-kadang bila kita minta benda apa, dia jawab tu lain. Bukan jawapan dia bagi, tapi dia jawab benda apa dah. Ada seorang kawan ni datang jumpa seorang Pak Sumek.
Tok Ali lah. Sekarang hidup lagi, ada di Kedah. Dia pergi ziarah. Dia minta nasihat, Pak Sumit tolong nasihatkan saya. Pak Sumit pun tengok kipas. Dia kata, boleh tolong tak cuci kipas? Orang suruh nasihat ni suruh cuci kipas. Tak apalah, Datuk Guru suruh cuci jugalah. Dia pun ambil kursi, bukan kipas dia ni lah, kipas yang macam tu. Dia pun buka dia punya kipas dia, bawa pergi dekat sinki, basuh apa semua, dia pun pasang. Dah siap Datuk Guru, dia kata. Kemudian baru dia kata, hati kita macam kipas lah, dia kata. Kalau kipas tu kotor, tak dapat sejuk. Bila dah bersih, baru kita semua rasa sejuk. Begitu juga hati manusia. Kalau hatinya kotor, tidak boleh bagi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau hatinya bersih, orang lain pun dapat manfaat. Tak payah kata dia, orang lain pun dapat manfaat. Tu dia punya nasihat. Nampak? Jadi kalau saya suruh cuci kereta, cuci lah. Ada nasihat ni tu je lagi. Itu ambil kesempatan gitu. Baik, tu jadi dia kata suka je dalam hidup dia, tenang je dalam beberapa hari tinggalnya. Maknanya selama-lama sebaki-baki umur dia. Dan selalunya bila dah sampai tahap wali, selalunya umurnya pun tak panjang mana. Sebab Allah akan kasih pada dia, Allah akan ambil dia. Kan? Dan umurnya dihabiskan dengan taubat. Padahal dia tu baik dah, warak dah, soleh dah, tapi penuh dengan taubat, tetap minta ampun pada Allah. Sebab dipegang innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada orang yang bertaubat. Jangan tunggu berdosa baru taubat. Dosa ke tak dosa, tetap kita taubat. Sebab kita nak duduk makam tawab, makam yang dikasihi Allah. Dan hati di dalam uqbah kesudahan, yakni di akhirat. Hatinya sampai akhirat dah. Jasad dunia, hati ke akhirat dah. Hati dia akhirat dah, matlamat dia akhirat dah. Sebab tu dia tak peduli dah hal-hal dunia ni. Dia tak bicara dah. Siapa nak jadi PM ke-8 ke ke-9, lantak ke dia dah. Hati dia akhirat dah. Itu jenis makam yang tinggi. Jadi cukuplah kita cerita sakat tu dulu, dan kita akan sambung nanti perenggan yang seterusnya. Dan menanti baridun hari, maka satu hari, dan saat, maka satu saat, hingga jemu ia akan segala makhluk sekaliannya. Nanti kita akan cerita. Dia akan sambung lagi sifat-sifat kewalian tu, apa lagi yang berlaku kat dia. Dia akan cerita. Cumanya kita cerita-cerita gini untuk membangkitkan semangat kita untuk terus beribadat. Tapi jangan pula bila dengar cerita-cerita gini, balik ni berangan jadi wali dah. Balik ni termenung. Wali dah rasa ni, wali dah. Jangan. Takut nanti jadi merosakkan ke diri. Kita menyangkalah kita bukan wali, kita kuali. Menyangka kita banyak dosa, banyakkan taubat apa semua. Sampai masa kalau Allah nak dudukkan makam wali, itu hak Allah. Dia akan ubah sendiri. Jangan kita ubah. Jangan pandai-pandai kita ubah. Kita pula ubah makam kita. Jangan. Makam ni itu tugas Allah, kerja Allah, hak Allah untuk ubah dia. Kerja kita lakukan saja ibadat secara istiqamah dan banyak minta ampun pada Allah. Buat je yang itu. Sampai masa Allah nak ubah makam, akan berlaku ubah tu. Dan macam mana nak tahu? Kita tak perasan. Tahu-tahu dah rasa lain, dah jadi lain. Sampai masa ni dia akan jadi sendiri, automatik. Seperti mana Allah ubah siang dan malam, mana ada kita perasan? Ada kita perasan. Tahu-tahu gelap dah, tahu-tahu terang dah. Itu maknanya perubahan yang Allah buat, manusia tak boleh perasan. Jadi macam tu juga, bila Allah ubah makam kita, kita pun tak perasan, tahu-tahu dah ubah makam. Itu cerita dia. Jadi cukup setakat ni, dan kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi macam biasalah. Ada kita tak jual, tapi ada barang jualan. Kalau siapa nak, bolehlah ambil kat dalam bonet, tapi kita tak buka. Cuma kalau ada siapa yang nak, Burhan dia boleh tolong ambil, kan? Itu gitu je lah. Jadi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak dan keterlanjuran masa. Apa-apa pun, apa yang kita buat ni tidak menjadi sia-sia, kerana dicatat oleh para malaikat dan dilihat oleh Allah pengorbanan kita, menghabiskan masa kita untuk mempelajari akan ilmu-ilmu agama Allah. Moga-moga Allah berikan keberkatan dan keampunan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.